Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alaih. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wasallam tabaraka wa salama tasliman kasiran kasira amma ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa amila salihan wa qala innani minal muslimin. Tuan-tuan, bapa-bapa sekalian, kehidupan dunia ialah kehidupan yang sementara. Maksudnya kita tidak akan kekal di sini. Jadi satu hari kita akan mati, ataupun kita mati waktu kiamat. Waktu tu sama ada nak semua masa mati dah datang pada hari yang sama. Maka dunia ni digoncangkan dengan goncangan yang sangat kuat, sehingga laut bergelombang dan mengeluarkan kepanasan yang amat sangat, dan gunung akan bergerak dari tempatnya dengan cara yang sangat dahsyat. Jadi manusia itu akan tinggalkan dunia. Kalau sekarang dia mati, satu hari Allah dah buat keputusan lah. Pada hari itu semua kena mati. Hari itulah namanya hari kiamat atau the doomsday. Jadi semua orang mati pada hari itu. Masa itu yang mengandungkan anak pun akan melahirkannya, dan mereka akan mabuk, macam mabuk, tapi mereka tak mabuk, bergoyang, bergegar semua dunia ni. Jadi suasana sangat menggerunkan. Jadi waktu tsunami di Aceh, ada satu orang tu, umpama kiamat dah datang. Saya rasa macam kiamat dah datang. Jadi itu baru tsunami, belum kiamat betul datang. Jadi tuan-tuan bapa sekalian, seluruh alam digoyang, dihancur dan digulung kembali. Perkataan digulung lah, seperti ketika, maknanya habis. Kerana apa? Kerana nak mulakan satu kehidupan, dia namakan kehidupan akhirat untuk semua orang. Kalau sekarang ni siapa yang mati masuk akhirat dalam kubur kan, belum sampai yang akhirat semua tu. Waktu akhirat ni semua dalam kubur, lama, senyap aja. Allah je ada. Allah kata, siapa besar sekarang, siapa kuat. Tak ada siapa yang ada waktu tu, Allah saja. Kemudian ditiup, maka manusia semua dihidupkan, dibangunkan dari kubur dan dibuat untuk dikumpulkan. Ada satu suara bunyi yang orang semua tertarik kepada bunyi itu. Kemudian nak dikumpulkan di padang mahsyar. Masa tu semua manusia dari Adam sampai yang paling akhir berkumpul di situ, termasuk Yazid lah, dalam keadaan telanjang. Kata Aisyah, tak malu ke dia? Nabi bilang keadaan suasana tu sangat mengerikan, yang akan masuk neraka macam nampak dah. Dia orang tak ada masa nak tengok benda tu, kan? Nak tengok kemaluan Yazid tu tak ada. Yazid pun tak ada masa nak tengok kemaluan orang, besar ke kecil je.
Itu semua tak ada. Jadi Tuan Yang Mulia, Allah SWT buat manusia semua dalam keadaan tak pakai baju. Kumpulkan. Jadi itulah hari yang akan berlaku. Belum berlaku lagi. Tapi dia tetap berlaku. Sebab itulah yang diberitahu oleh Allah. Dan apa yang Allah bagi tahu itu adalah benar. Jadi mereka yang tak mempercayai adanya hari akhirat ni, mereka ni di dunia ni dia tak taat perintah Allah. Orang yang tak taat perintah Allah ni, dia ni orang yang tak percaya atau ragu akan adanya hari kebangkitan, hari dikumpulkan di mahsyar. Semua mereka yang melanggar perintah Allah ni, orang yang ragu-ragu. Maksudnya ada ke? Betul ke ada? Macam Rashidi ni dia orang yang ragu tak? Atau orang yang betul-betul yakin ada? Apa engkau rasa lah? Kau tengok gaya dia. Sama. Orang yang betul yakin adanya kehidupan akhirat atau orang yang ragu-ragu? Kau tengok gaya dia. Ragu-ragu. Malang kau Rashidi. Macam mana Hanzalah pula? Sama juga, ragu-ragu. Jadi orang ragu-ragu ni dia ni apa orang kata, dia bermain dengan kehidupan. Allah kata dia idle play of misguidance. Dalam the idle play. Idle play macam mana dia bermain-main dengan kehidupan tidak ada hidayat ni. Macam satu dia hidup dengan tak ada petunjuk lah, ataupun dia tak ada usaha nak mencari jalan yang lurus ni. Itu dia idle play. Macam dia bermain, dia tak bimbang pun. Jadi tandanya dia bermain dengan kehidupan tidak ada petunjuk ni. Maknanya dia berpuas hati lah dengan kehidupan tak ada petunjuk ni. Maknanya dia tak usaha nak mencari jalan petunjuk ni. Dia ikut hidup. Itu idle play of misguidance. Ataupun dia dah diberi petunjuk, dia buat main-main juga. Dia tak berapa betul-betul ikut jalan tu. So mereka ni termasuk dalam orang yang merupakan tidak menerima kebenaran. Denied the truth. So adanya hari kiamat ni, adanya semuanya the truth. Adanya mati, itu semua the truth tau. Mana ada orang tak mati kan? Jadi tapi orang cuba untuk menidakkan mati ni pun. Walaupun hari-hari tengok orang mati, tapi cuba melupakan dia akan mati. Maknanya dia deny. Ataupun dia kata saya mati dan tak ada apa-apa lepas matilah, saya akan jadi tanah dan itu je. So dia deny the truth. Tak percaya hari akhirat ni orang yang deny the truth. Jadi waktu orang ni dia nak semua disodok masuk neraka, malaikat akan bagi tahu, inilah dia neraka yang kau dulu kata dia tipu. Sekarang bila kau dah tengok ni, kau masih nak kata tipu ke? Seperti mana kau kat dunia tu, yang kau kata neraka tu tipu kan? Apa yang disampaikan oleh Nabi kepada kamu tu adalah benda omong kosong je, cita-cita dongeng orang dulu kala. Jadi malaikat bagi tahu dia. Kenapa malaikat bagi tahu dia tu? Adakah kau masih lagi kata ini tak benar ke? Yang kau dah tengok neraka sekarang ni dengan mata kau. Adakah kau masih nak jadi macam kau kat dunia tu?
yang kau tak nampak ni, kau kata dia adalah tipu. Dan apa yang disampaikan oleh Nabi tu is nothing but stories of the ancient people. Kenapa malaikat bagi tahu tu? Supaya mereka kata, sekarang kau percayalah. Jangan pula kau tak percaya macam dulu. Kan? Dulu kat dunia kau bolehlah tak percaya. Sekarang ni kau masih tak percaya lagi ke? Kau dah masuk ni, dah nampak dah. Jadi manusia dah masuk, kata Allah, kau tahan je lah. Panas itu endure, kan? Kau sabar ke tidak dengan kepanasan tu, neraka, atau tak sabar, sama je. Macam dia orang bergaduh dalam neraka tu kan, antara ketua dia orang yang dan mereka sendiri. Dia orang salahkan ketua-ketua dia. Kamulah punya salah, kami ikut kamu, sekarang kami ada bersama kamu di neraka. Kamu punya pasal lah. Jadi dia bagi tahu Allah, bagi kat ketua-ketua kami ni double punishment. Kata ketua-ketua yang kami tak ada buat kamu, ajak kamu jalan tak betul, kamu yang ikut. Hari ni jangan bergaduh lah. Kita sabar atau tidak, kita bergaduh ke tidak, sama, kita dah dalam neraka. Kata ketua dia, bear je lah, tahan, semua dah jadi. Kau nak marah aku ke, aku marah kau ke, sama je. It doesn't make any difference now. Kita semua dah masuk lah. Bergaduh dengan malaikat pula, bergaduh dengan syaitan pula. Kau lah punya pasal, kan? Kau yang bagi nasihat aku. Macam sekarang bagi tahu Yazid syaitan dia, kau yang tak nak buat. Mana ada kau disuruh ini itu, kau ingkar. Mana aku sesatkan kau? Kau memang dah sesat, bukannya aku sesatkan kau. Jadi dia orang tu bergaduh, huru-hara semua dalam neraka tu. Jadi inilah apa yang Allah cerita dalam Quran. Ini benda yang benar. Jadi mereka yang menidakkan yang benar ini dalam kehidupan dunia ini boleh dilihat dengan cara dia tak sesungguh lah, taat, main-main je. Macam Pendi, main-main. Pendi, Sufian, main-main. Rashidi, Yazid, Azri, Anzala, semua main-main. Dia dah dapat jalan tu, tapi tak betul-betul sangat nak ikut. Kita panggil ni touch and go, kan? Asal buat aja dah lah, kan? Buat dengan betul tak payah. Kalau buat dengan betul ni susah. Buat dengan betul ni susah, kata Yazid. Kalau saya nak buat dengan betul ni tak boleh, kan? Ikut aja apa Mesat suruh, tak mau. Aku mesti engkar juga. Itu nak maknanya tak sesungguh lah. Saya cakap kat Rashidi, engkau pergi mana-mana minta izin saya. Dia tak boleh buat tu. Dia jaga. Sekarang dulu dia tak, dia minta dulu lagi dia tak bagi. Sekarang dia tanya, saya nak pergi ya? Dia memberitahu saya lah. Tapi izin tak? Dia tak berani nak minta izin. Kalau saya tak izin, dia tak dapat pergi. Jadi dia mengelakkan lah daripada berkelakuan taat tu. Dia terus pergi je, hilang. Saya cakap, kau nak bermesra ke? Oh tak. Tengok tak balik-balik. Lepas tu besok kau bermesra ke dengan bini? Ya. Jadi Rashidi dia tak sedia nak ikut dan tak mau. Saya dah tahu jalan tu, tapi saya nak ikut betul-betul saya tak mau. Saya tak sedia lagi. Itu namanya orang yang idle play with misguidance. Makna bermain-main dengan ketidak dapat petunjuk.
Maknanya berkelakuan macam senang hati lah, dengan tak dapat petunjuk. Ini idle play of misguidance. Jadi maknanya kita suka bermain-main dengan amalan yang tak dapat petunjuk ni. Kita tak bimbang. Kita tak dapat petunjuk ni. Kita bermain-main dengan kehidupan melanggar perintah Allah. Ini kita akan masuk neraka lah. Kita tak boleh main-main. Kita mau taat. Itu. Kita tak mau, sikit pun tak mau tak taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab kita tahu apakah akan dapat, apakah yang akan jadi pada kita. Tapi orang yang idle play ni, dia tak kira. Dia langgar je. Sebab dia kata kalau aku taat sangat, ada tak betul. Hidup ni tak jadi bahagia lah. Strict sangat kan. Nak ikut semua, tak boleh. Macam Rashidi dia tak boleh strict sangat ni. As a result of that, iman dia tak naik lah. Mana boleh Allah bagi iman naik orang yang tak bersungguh-sungguh. Macam Sufyan, dia berpuas hati dengan bermain dengan kehidupan yang tak berapa betul. Dia bermain dengan kesesatan lah kan. Kita kalau orang tak bermain ni, dia tak mau ikut jalan sesat. Dia akan berusaha untuk cari jalan benar. Dan bila dia dapat jalan benar, dia betul-betul ikut. Itu orang tak idle play with misguidance. Dia orang tak mau misguided ni. Dia orang nak to be guided. Ini orang masuk surga. Jadi dalam dunia ni kita tak boleh main-main dengan kehidupan ni. Jangan kita ingat kita boleh juga langgar, lepas tu kita nanti Allah maafkan, lepas tu kita dapat masuk surga. Allah Ghafurur Rahim kata. Allah Maha Pemaaf, tak apa. Tak usah strict sangat ni, kan? Macam Rashidi tak mau. Allah Pemaaf. Mendengar pula ayat Allah Pemaaf. Ini idle play ni, bermain dengan kesesatan. Tahu? Jadi kita tak boleh bermain dengan kesesatan. Maksudnya kita jangan mau ikut jalan sesat. Kalau kita rasa kita sesat, kita mesti ikut jalan lurus. Mesti cari apa jalan lurus. Dan bila kita dapat jalan lurus, kita tak main-main. Kita tak pandang belakang dah. Kita terus tenggelam. Inilah yang Allah kendaki. Tenggelamin seluruh jiwa. Diberi perasaan, fikiran pada jalan lurus tu. Baru kita boleh capai jadi kekasih Allah SWT. Jadi Allah SWT mencipta kita untuk kita jadi kekasih dia. Sebenarnya lah, supaya kita boleh masuk syurga. Bukan Allah jadikan kita untuk main-main. Allah tak jadikan kita ni supaya kita bermain kat dunia ni. Kita faham macam tu. Jadi banyak manusia ni, dia faham macam tu. Bahawa Allah jadikan saya ni supaya saya boleh bermain-main dekat dunia ni dengan anak-anak saya. Saya ada anak-anak, Allah bagi. Saya akan, tiap anak akan sambut hari jadi. 6 anak, 6 hari jadi. Makan, minum, tak habis-habis sepanjang tahun. Sekejap hari jadi dia, sekejap hari jadi isteri dia. Tuan bayang, anak 6, 8 hari jadi sepanjang tahun main-main kan. Tak habis-habis minum dekat hotel. Lepas tu tak habis anak pula, cucu pula punya hari jadi. Jadi kehidupan itu je lah, sambut hari jadi. Selain daripada sikit semayang kan. Yang Rashidi dia tak ada duit, sebab tu tak nak buat. Cuba dia ada duit kan. Sekarang makan pun tak berapa, rumah pun tak ada, takkan nak hari jadi pula. Jangan dia pandang rendah kat orang yang buat hari jadi tu. Dia sebenarnya kalau ada, dia pun jadi macam tu lah. Jadi mereka yang menghabiskan masa kat dunia ni, makan, minum, tak habis-habis. Kenduri sana, kenduri sini kan.
Tak cukup dengan hari jadi tu, ada kumpul keluarga pula tiap weekend dekat sana, dekat situ. Dan mereka menganggap itulah kehidupan dan maksud kita kat dunia ni. Bukan itu. Maksud kita duduk di dunia ni bukan makan minum dan bersukaria, tak ada. Dunia ni bukan untuk sukaria ni. Makan, minum, kenduri sana, kenduri. Hari ni itulah orang kata sebenarnya kenduri, tapi ditutupi dia dengan dikatakan itu amalan agama, dengan buat kumpul-kumpul makan ni. Bila satu orang mati, hari pertama kumpul, hari kedua kumpul, 3 kumpul, hari keempat, kelima, keenam, ketujuh kumpul. Konon baca Yasin lah, baca itulah, lepas tu makan. Masak-masak, habis semua duit. Jadi tu sebenarnya bersukaria. Orang sekarang hari jadi, orang dulu macam tu dia buat. Lepas ni orang ni mati pula, lepas tu rumah dia pula pergi. Kalau kampung tu ada 3-4 mati, tak habis-habis kenduri. Jadi kehidupan itu je lah, kenduri, doa kan. Tu tak habis yang mati tu kan. Yang lahir pula, bawa sungai, bawa mandi kan. Hari ke-7, lepas tu itu berkumpul juga, makan juga. Tak? Jadi itu je lah kehidupan. Bersukaria sebenarnya. Makan, minum semua, tak habis-habis makan. Cuba kita tengok kehidupan Nabi, ada dia buat macam ni. Dia makan pun tak ada. Ada dia orang kata Nabi SAW, kita sunnah makan buah dulu kan, sebelum makan sweet dulu. Kata Maulana Ibrahim, Nabi makan pun tak ada. Bila kau dapat sunnah makan buah, makan ni semua? Yang kita tahu Nabi ni hari start makan, satu hari makan kan. Dan dia kalau tak makan, dia puasa. Yang Nabi bilang pasal kau jangan ikut saya. Saya ni walaupun tak makan, saya tak apa kan. Allah bagi makan. Jadi kehidupan ni hanya berseronok aja. Macam Yazid dulu lah. Tiap weekend dia ada kumpul keluarga. Tiap weekend. Tak habis kat rumah, kat pantai. Tak habis kat pantai, kat dusun. Dusun durian. Sebenarnya mereka ni semua bosan. Mereka hari ni tak ada buat macam tu. Dia orang pergi karaoke. Mari kita pergi karaoke. Mari kita tengok wayang. Wayang untuk matikan masa lah, supaya masa tu habis dan hari makin tua, makin dekat dengan kubur. Lepas tu saya mati, tak ada apa lah. Sebab kita tak percaya yang benar, iaitu kita akan mati. Macam Anzalah tak percaya dia akan mati kan. Anzalah dia ingat dia tak mati lagi, dia akan mati nanti umur 70. Mana dia tahu tu. Sebab itu dia main-main ni sekarang, belum lagi ni kan? Walaupun mati ada, but not now. Jadi bila dia tak faham macam tu, dia bermain-main lah dengan kesesatan, tak berapa sungguh. Satu yang sungguh dia akan mati setiap hari, tak ada main-main, tak ada masa. Macam Sufian ni main-main. Dia ingat dia 40 berapa? 5. Belum mati lagi. Mati nanti 80. Itu pun bila sampai 80 belum mati lagi. 100. Alah. Yang orang yang 95 tahun tu masih sambut hari jadi lagi. Nak hidup lah 100 tahun. Yang 100 nak hidup. Jadi Allah SWT kata, bila kamu dah tua, aku buat kamu lemah. Allah beritahu, gigi semua jatuh, kulit semua kendur, semua tak ada berdaya. Supaya kamu buat persiapan lah untuk kamu jumpa Allah. Tak juga ingat. Sibuk dengan main lagi, sibuk dengan menyambut hari jadi lagi. Tak habis-habis datuk nenek jaga cucu kan. Macam Pendi hari raya balik tu, baru ni
balik Kelantan, lepas tu datang COVID, tak dapat balik sini. Itulah kehidupan dia. Bersuka-suka dengan keluarga mak mentua. Jadi terperap kat situ. Kerana tu dia tak dapat duduk bayar ni, dia tak dapat gas dengan kita, banyak kerugian dia. Akibat tak mau bersungguh. Saya cakap dengan dia, kalau kau nak betul, kau kena pindah duduk sini. Kalau dia cakap dengan serius ke? Mana betul ke? Dia ni ingat saya ni cakap tu main-main. Ini bukan main-main dia. Bila saya suruh, lain saya suruh Anzala, kau bila dekat semayang jangan duduk dalam. Sebab saya nampak dia ni sebelum semayang selalu tak duduk dekat tempat semayang, duduk belakang. Tak nak menunggu semayang, buat kerja lain. Bila sampai waktu cabut lari, long jump. Ini tak betul kan. Jadi dia tak faham bila kita cakap itu. Kita cakap dengan pergilah belakang tu. Saya mahu dia tak tahu sampai dia sedar bahawa itu tak baik. Ini dia tidur dalam bayan kan. Benda tu dah lama cakap dah. Tak dengar-dengar lagi, tidur lagi. Jadi sekarang saya nak suruh kamu ambil gambar dia. Dia tak tidur sekarang. Dia tahu ada kan. Tapi walaupun dia tak tidur, tapi dia menahan tak nak tidur. Jadi seluruh masa dia duduk bayan tu dalam menahan. Jadi tak adalah mendengar juga. Sebenarnya dia tak fahamnya. Sebab dia mata jaga semua. Bukan sebab dia nak dengar bayan ni. Sebab tak mau dia ambil gambar tu. Kita tak buat macam tu, dia tidur terus lah. Tutup mata. Jadi saya bilang, kenapa kau tidur awal Amir Sahab? Tidur awal. Saya tak kira kau tidur awal ke, kau tidur lewat ke. Yang aku risau, kau bayani kau tak dengar. Ini bermain-main, tak sungguh-sungguh, bermain-main dalam kesesatan. Ini semua jalan-jalan sesat ni. Habis masa dengan kenduri, makan minum, hari jadi, kumpul, kejap kawan pula panggil. Kehidupan hanya macam itu. Idle play. Ini bukan maksud tuan. Kita punya kerja, kita semua buat benda-benda ni semua sebab kita nak mematikan masa. Yang kita tahu apa nak buat. Jadi kita diberitahu kerja kita yang kita kena guna masa ni bukan untuk kenduri-kenduri ni. Sekarang dulu panggil kenduri, sekarang panggil parti lah. It's the same thing. Dulu orang kampung-kampung dia tak sambut sama hari jadi, dia banyak kenduri mati ni. Hari pertama, hari kedua, ketiga, lepas tu bawa anak mancing sungai, lepas tu apa pula lagi, maulud. Dia semua nak bergembira je. Makan-makan, berarak, jadi kerana apa? Kerana dia orang tak buat kerja yang Allah suruh. Kerja yang Allah suruh, kerja mengajak manusia pada kebaikan, cegah kemudaratan. Tapi ini kerja dia bilang, dah lah tak dapat duit. Duit yang ada pun kena belanja pula. Kalau dapat duit dengan kerja tu, nak juga kita buat. Ini dah lah tak dapat duit, duit kita pula kena belanja. Memang dia tak nak buat lah. Memang dia tak nak buat. Jadi sebab itu kerja mengajak manusia berkebaikan ni berhenti. Setiap Nabi yang datang, orang yang ikut dia tu, masa dia hidup dia buat lah. Tapi bila Nabi tu meninggal, dia orang pun tinggal. Hampir semua Nabi-Nabi umat dia macam tu. Dia orang tak ada lepas Nabi dia meninggal, dia orang buat juga. Tak ada. Kerana kerja tu berat. Kerja tu hanya boleh dibuat bila yang ikut Nabi ni tak cinta dunia. Macam Nabi jadi bila macam sekarang saya hidup, kamu buatlah. Berat kan, dengan berat. Tapi bila saya dah mati, saya pun tak ada, kita main semua tinggalkan kerja ni. Apa-apa kita buat kerja ni, duitnya tak dapat, duit kita pun kena belanja, kita nak simpan duit. Macam Samad kan.
Bapak dia India. India ni memang semangat simpan duit tinggi. Di antara semua orang kat dunia ni, yang paling besar semangat untuk simpan duit ialah orang India. Sebab itu India ni dia tak banyak makan luar. Kat India cuba tengok, dia orang tak ada beli baju raya. Dia orang makan dal aja. Lepas tu makanan dia tak pernah buang punya. Simpan 7 hari dia makan tu juga. Dah lama lah. Jadi Samad mewarisi budaya tu lah. Dia tak makan benda fresh dia, sebab dia tak buang. Ini gaya hidup orang berjimat lah. Jadi orang India ni, sebab percakapan mak bapak, datuk nenek dia dulu, simpan duit, simpan, jangan. Lain dengan Cina, budaya dia lain. Dua ni berbeza. Dua-dua cinta dunia. Tapi India ada cinta dunia sebab simpan duit. Jadi mak Hanzalah ni India, bapak dia India, bapak mak dia. Walaupun kahwin dengan Melayu, yang Melayu tu pun turn India juga. Bapak Samad pun kahwin Melayu, pun turn India juga. Dia akan ikut. Jadi dia akan cakap dengan saya, simpan duit, jangan belanja, simpan duit. Jadi terbenamlah cinta duit tu. Cinta duit tu makna cinta dunia. Kita kalau nak hilang cinta dunia, mau bayar zakat, mau belanja duit tu di jalan Allah, fakir miskin, orang dalam perjalanan yang susah, bukan perjalanan sekarang punya, duduk hotel ni tak ada. Musafir ya. Anak yatim, itu barulah cinta dunia tu hilang, dengan niat nak sukakan Allah lah. Tapi kalau macam Cina, untuk seronok, tak, itu tak hilang cinta dunia, menambah juga, tapi tak sekuat India lah dengan menyimpan duit. Jadi Mak Hanzalah pun sama, dia tabiat dia simpan duit, dan diturunkan kepada Hanzalah, simpan duit. Jadi Hanzalah ni dihinggapi cinta dunia lah, dan Samad. Tapi India dia tak cinta bini sangat, jarang. Bercinta-cinta ni dia orang tak nak habis duit. Kalau ada kekasih ni semua bukan menambah duit, bukan menghabis duit. Jadi dia orang memang tak nak lah. Apa nak kekasih habis duit aja. Kita nak dapat duit ni, tak habis-habis fikir duit. Hidup susah kat dunia ni tak apa. Kita tak payah berkereta, tak payah motor, duduk katil pun tak ada tilam macam mamak kedai runcit ni. Asal kita banyak duit. Jadi dia punya cinta pada duit, so obsessed. India. Tabiat ni mau dihilangkan, tapi kena masa panjang dan kena faham bagaimana nak hilangkan. Allah sudah bagi perintah-perintah. Jadi dengan buat kerja, mengajak manusia berbaikan, dengan mengorbankan harta diri, tinggalkan anak bini dan buat kerja tempatan, ini adalah ubat untuk hilangkan cinta anak, cinta bini, cinta diri, harga diri, semua cinta lah hilang untuk masuk cinta Allah. Inilah dia ubat dia. Dan tak ada penyakit paling teruk menghinggapi manusia daripada penyakit cinta dunia. Penyakit cinta dunia ni namanya asas kepada setiap keburukan. Asas pada setiap keburukan maknanya punca lah. Punca segala keburukan ni adalah cinta dunia. Jadi Allah dah bagi ubat dah. Mula-mula lagi cakap kalimah, itu kena buat. Ubat ni ambil. Dia kata ini teruk punya ubat. Kita kalau boleh tak nak buat. Dan nak buat tak ada sembuh lah, macam Pendi, Sufian, tak nak ambil ubat tu. Dia nak ambil ubat sikit je, kerja tempatan, tinggal bini, tinggal anak, korban, dia tak nak. Dan dia sangat kedekut. Dan dia juga orang India, Sufian, keturunan India, sebelah datuk mak dia, bapak mak dia India. Jadi itu perangai ni, kedekut ni diwarisi oleh orang India. Jadi semua ni penyakit ni semua
ubatnya perintah Allah. Perintah yang pertama selepas mengucap ialah kita buat kerja, mengajak manusia kepada kebaikan macam dengan korban harta dia. Ini yang tak nak ni. Buat kerja tu boleh, korban pun kau. Kalau kita nak keluar, ambil duit orang, pakai duit dia, aku pinjam lepas tu aku tak bayar, aku pinjam dia, keluarlah orang nampak 4 bulan, uish, masyaallah korban. Bukan korban dia main-main jalan-jalan tu. Lepas tu bila dia tak pakai duit dia keluar tu dia main-main, dia tak ada buat betul-betul. Orang kalau buat betul-betul, saya dah habis duit ni, saya cuti bukan senang. Duit lagi, tinggal lagi. Mana boleh 40 hari saya keluar ni tidur, ya tak boleh. Tapi orang yang tidur je sebab dia senang, sebab tak ada susah, bukan duit dia. Dia boleh sungguh-sungguh tak. Itu bezanya orang korban ni. Kita ingat dengan tak korban tu bagus, tak. Bila kita korban, kita ada harga. Melapangkan masa tu ada harga. Tapi kalau kita memang tak ada kerja, sebab apa, jadi kita kata tak apalah, buatlah kerja ni. Itu tak sungguh-sungguh lah, macam Hanzalah kan. Dia tak boleh pergi kolej, dia tak boleh sebab semua sijil kerja pun malas. Sekarang ni saya bagi tahu dia, selagi kau tak guna duit kau, hasil daripada kerja kau ambil duit mak kau bertuhankan duit takkan hilang. Tapi bila dia tak ambil duit dia kerja, lain Tuhan tu masuk. Sekarang ni nak buat mak dia marah dia, dia satu je ubat. Ikut perintah saya, kahwin dengan janda tua. Dia buat itu, mak dia akan marah dia. Mesti. Dan cinta mak dan bertuhankan mak akan keluar. Itulah ubat dia. Tapi tak nak ambil, mana ubatnya? Rashid Yazid dia cinta bini, keluar 6 bulan dah tak keluar. Ubat dia itu je, cerai bini. Tak nak ambil, mana nak naik iman tu, tuan? Baik. Gosh.